permai surya petang, terbit di cerah pohon cemara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah kita bicara. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat datang ke majlis peluncuran kempen Dana Hijau KDH ABIM serta projek rintis pemasangan panel solar Kolej Darul Hikmah. Doa dititip moga tuan-puan, saudara dan saudari berada dalam keadaan sihat sejahtera. Mari kita mulakan majlis pagi ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Yang berusaha Dr. Samidah binti Surif, Ketua Eksekutif Kolej Darul Hikmah. Yang dihormati Profesor Madya Dr. Zulkifli Hasan, Pengerusi Ahli Lembaga Pengarah Bina Ilmu Seniat Berhad. Yang dihormati Tuan Muhammad Faisal Abdul Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, pengarah-pengarah, timbalan pengarah, ketua-ketua jabatan, barisan pimpinan ABIM Pusat, para pensyarah Kolej Darul Hikmah, para penggerak dan sukarelawan, serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Sebagai pembuka tirai, majlis diawali dengan bacaan doa dipimpin oleh Ustaz Syahrul Hizam bin Mukhtar. Dipersilakan. Marilah sama-sama kita mulakan doa kita dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Raufur Rahim, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada di dalam majlis yang penuh dengan barakah ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalal wal Ikram. Kami juga merafakkan rasa kesyukuran kami kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri majlis pelancaran kempen Dana Hijau yang diadakan di Dewan Besar Kolej Darul Hikmah pada hari ini. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini kami telah berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi kehidupan kami dalam mencari keredaan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha ini akan kami dapat bimbing dan dapat kami menjadikan institusi ini sebagai institusi yang cemerlang, terbilang, dan dapat melahirkan pelajar yang disegani dan dihormati sama ada dalam aspek akademik maupun kurikulum. Seterusnya mampu melahirkan generasi pelajar yang gemilang di dunia, bahagia di akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Kami pohon ke hadrat-Mu, Ya Allah, supaya matlamat pelaksanaan program ini dapat meningkatkan hubungan yang mesra di antara kami dan tahap disiplin diri kami serta memandu kami ke arah kecemerlangan diri yang lebih gemilang. Dan jadikanlah kami dari kalangan hamba-Mu yang sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi kami. Ya munzilal barakah wa ya kashifal ghummah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat-sifat yang lembut dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan yang baik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'na wa la man yattabi'una
شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. Menegakkan kebenaran, memperjuang keadilan, satu perjuangan demi keimanan, saling bangunkan usaha. Angkatan belia Islam, angkatan maju cemerlang, mengorang langkah lalui cabaran, kami tertagi berbakti. Bangunlah kerja Islam, persiapkan keupayaan, membela kedaulatan, pamit terus ke hadapan. Hadapi masa depan dengan penuh keyakinan, hasrat dirangsangkan, tekad perkuatkan, akan terus berjasa. Bangunlah kerja Islam, persiapkan keupayaan, membela kedaulatan, pamit terus ke hadapan. Hadapi masa depan dengan penuh keyakinan, hasrat dirangsangkan, tekad perkuatkan, akan terus berjasa. Akan terus berjasa. Darul Hikmah cemerlang, penjana insan ilmuwan, lahir dalam takdir sumpah perjuangan, mencipta keunggulan. Bang cahaya suria menyinari jagat raya, membebas jiwa, membuka minda, memperkasakan bangsa. Jayakanlah wawasan, pendidikan keinsanan, membina peradaban, merahmati warga alam. Dengan jiwa merdeka, dengan iman dan takwa, berkat bulat kata Restu Maha Esa, Darul Hikmah perkasa. Jayakanlah wawasan, pendidikan keinsanan, membina peradaban, merahmati warga alam. Dengan jiwa merdeka, dengan iman dan takwa, berkat bulat kata Restu Maha Esa, Darul Hikmah perkasa, Darul Hikmah perkasa.
Hadirin sekalian, majlis pada pagi ini diadakan bertujuan untuk meletakkan batu asas yang kukuh sebagai sebuah inisiatif meluncurkan kempen dana hijau di peringkat lapangan yang lebih luas. Melalui inisiatif hijau ini, projek pemasangan panel solar di kolej ini menjadi projek rintis yang memerlukan dana sekitar RM300,000 bagi penyempurnaannya. Kempen dana hijau ini digerakkan dengan penuh kesedaran terhadap hakikat penciptaan unsur-unsur alam sebagai sebuah ayat atau bukti keagungan Allah Azza wa Jalla seperti mana dinyatakan melalui ayat 190 surah Ali Imran yang justru memerlukan peranan kita sebagai khalifah untuk mentadbir dengan penuh sifat amanah. Inisiatif ini juga seiring dengan matlamat pembangunan mampan atau Sustainable Development Goals SDG, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang meletakkan matlamat ketujuhnya sebagai mencapai tenaga bersih yang berterusan. Untuk itu, majlis diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan Profesor Madya Dr. Zulkifli Hasan, Pengerusi Ahli Lembaga Pengarah Bina Ilmu Sdn Bhd, untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Tahiyatan thayyibah wa barakatuh min indillah. Amma ba'. Terima kasih kepada saudara Kamil selaku pengurusi majlis pada hari ini, yang saya muliakan, yang saya raikan Dr. Salmija selaku CEO Ketua Pegawai Eksekutif Kolej Darul Hikmah, saudara Faisal Abdul Aziz selaku Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, semua Exco ABIM dan seterusnya, kaki tangan staf Kolej Darul Hikmah dan seterusnya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Mari kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada hari ini di dalam bulan Ramadan yang mulia, melancarkan satu program yang mulia yang seiring dengan sunnah Rasulullah SAW, seiring dengan ajaran Al-Quran, iaitu untuk kita melancarkan kempen dana hijau ABIM. Dan juga Alhamdulillah ABIM telah pun memilih projek pilot Kolej Darul Hikmah untuk pemasangan panel solar bagi Kolej Darul Hikmah. Jadi mewakili warga Kolej Darul Hikmah, kami ingin merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, kerana memilih Kolej Darul Hikmah sebagai tempat untuk melancarkan kempen dana hijau dan juga tempat untuk kita lancarkan projek pilot pemasangan panel solar di Kolej Darul Hikmah. Jadi marilah kita berdoa, moga-moga projek ini akan mendapat sambutan dan akan menjadi pencetus kepada satu gelombang untuk mencintai alam sekitar, untuk lebih prihatin terhadap dunia dan terhadap alam sekitar, insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sepatutnya saya bukanlah orang yang akan berucap pada petang ini, pada pagi ini. Namun begitu, oleh kerana beberapa faktor Presiden Kolej Darul Hikmah tidak dapat hadir, maka saya dimintalah untuk menyampaikan ucapan. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada sedikit kekurangan, kerana ucapan ini adalah impromptu saja, ucapan yang secara spontan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya merasakan bahawa sudah sampai masanya untuk kita menjalinkan kerjasama yang lebih kukuh lagi dengan Angkatan Belia Islam Malaysia di peringkat Kolej Darul Hikmah dan juga dengan mana-mana institusi yang lain. Jadi Angkatan Belia Islam Malaysia, kami meraihkan dan sangat-sangat mengalu-alukan kerjasama sebegini kerana kita merasakan bahawa pada waktu ini kita tidak boleh bergerak solo. Kita boleh bergerak secara berjemaah. Ya, kerana if you kata-kata orang putih lah, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Go build jemaah. Barulah kita boleh pergi jauh bersama-sama. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian,
ingin saya kongsikan sedikit tentang mungkin personal refleksi terhadap kempen Dana Hijau pada hari ini. Kempen Dana Hijau yang sememangnya menjadi agenda universal, agenda sejagat di peringkat antarabangsa, separuhnya kita angkat kerana ianya adalah selaras dengan apa yang ingin kita bawa. Dan saya masih ingat lagi ketika saya ada bermesyuarat, berbincang dengan United Nations di peringkat Malaysia, dan apabila kita mengatakan bahawa gerakan Islam dan masyarakat Islam sebenarnya menyokong penuh Sustainable Development Goals, matlamat kelestarian iaitu Sustainable Development Goals, dan Stephen Prisner iaitu pengurusi United Nations di peringkat Asia Tenggara mengatakan bahawa dia agak terkejut kerana dia menyangka bahawa gerakan Islam, masyarakat Islam, dia tidak menyokong Sustainable Development Goals. Beliau menyangka bahawa gerakan Islam masih mengatakan bahawa ini agenda Yahudi, agenda orang kafir, agenda United Nations, agenda Zionis, agenda Freemason dan sebagainya. Dan mengatakan bahawa gerakan Islam, ABIM, Universiti Islam Antarabangsa, Kolej Darul Hikmah, semuanya menyokong Sustainable Development Goals kerana ianya seiring dengan apa yang ingin dibawa oleh Al-Quran, apa yang ingin dibawa oleh ajaran Islam, iaitu untuk memastikan segala pembangunan yang ada ini bersifat lestari, yang bersifat sustainable. Ya? Dan itu yang kita ingin bawa. Dan Alhamdulillah, kempen Dana Hijau ni seumpama inisiatif dan usaha bagaimana untuk kita membetulkan perspektif masyarakat Malaysia, masyarakat antarabangsa dan juga masyarakat di peringkat institusi antarabangsa bahawa masyarakat Islam, gerakan Islam, institusi Islam sebenarnya seiring dan bersama-sama untuk membawa agenda, agenda Dana Hijau, agenda alam sekitar dan agenda kelestarian alam ini. Ya, itu yang kita ingin bawa dan saya ingin ucapkan tahniah dan setinggi penghargaan kepada ABIM yang memulakan inisiatif ini kerana ianya seakan mencipta naratif baharu bahawa gerakan Islam, bahawa masyarakat Muslim bukan sahaja berbicara tentang untuk dakwah dalam konteks fardu ain, dalam konteks ibadah, tetapi yang paling penting kita membawa satu message rahmatan lil alamin, message yang universal, sejagat dan yang paling penting message yang bersifat inklusif. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, isunya sekarang bukanlah isu yang saya melihat bahawa agenda-agenda yang ingin dibawa oleh kita ini selalunya agenda yang baik, agenda yang mulia, agenda yang terbaik. Tetapi isu utamanya adalah ianya tidak sampai kepada sasaran. Ya, sedang kita lihat bagaimana bagai kempen yang dibawa tetapi ianya tidak menjadi satu kesedaran oleh pihak masyarakat. Dan mungkin ini yang dikatakan oleh Tariq Ramadan. Ya, saya masih ingat beliau kata apa? We are in the world of communication but we are not connected. Kita berada dalam dunia yang penuh dengan sistem komunikasi yang canggih, dengan telefon, dengan internet, tetapi kita tidak connected. Kita tidak ada connection. Berbanding dengan generasi yang dahulu, mereka tidak ada dunia komunikasi yang hebat, tetapi mereka connected. Itu yang berbeza pada hari ini, maka sudah sampai masanya untuk kita mencipta satu naratif di mana kempen Dana Hijau dan kita perlu sampaikan kepada sasaran, kepada semua masyarakat dan moga-moga ianya akan dapat mencipta kesedaran bukan sahaja dari aspek kesedaran tetapi dari aspek pelaksanaan. Dan mungkin dengan pemasangan panel solar ini merupakan usaha untuk membuktikan dengan pelaksanaan bahawa kita serius dan kita boleh membawa satu mesej yang besar kepada masyarakat bahawa orang Islam, gerakan Islam bersama-sama seiring dengan masyarakat antarabangsa ingin membawa mesej jelas, mesej rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya tidak mahu memanjangkan bicara. Sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua, kepada ABIM dan kepada semua, dan saya mengucapkan terima kasih kepada sudi hadir pada hari ini. Program yang ringkas tetapi yang impaknya insya-Allah besar dan mewakili Kolej Darul Hikmah, warga Kolej Darul Hikmah, kita akan angkat mesej ini, kita akan angkat program ini dan kita doakan moga-moga
pemasangan panel solar ini boleh berlaku dalam tahun ini dan kita dapat melakukan penjimatan, dan penjimatan itu bolehlah kita lakukan untuk perkara-perkara yang lain. Kerana saya mempunyai pengalaman pemasangan panel solar ini. Sebenarnya sekiranya ia boleh dilakukan, kita boleh menjimatkan dalam kuantiti yang sangat signifikan, ya. Tetapi ianya memerlukan komitmen daripada semua, terutama dari aspek maintenance. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi terima kasih kepada semua. Marilah kita berdoa kepada Allah di dalam 10 Ramadan yang terakhir ini, kita dapat berjumpa Lailatul Qadar, dan jangan lupa kita berdoa moga-moga Kolej Darul Hikmah akan terus cemerlang, akan meneruskan legasinya untuk berbakti dan menyumbangkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan kita berdoa juga kepada Abim, semoga Abim terus kan cemerlang dan akhirnya dapat memberikan satu impak yang positif, yang besar kepada masyarakat di Malaysia umumnya dan masyarakat antarabangsa secara umumnya. Dengan itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Madya Dr. Zulkifli Hasan. Majlis seterusnya diteruskan dengan mempersilakan Tuan Muhammad Faisal Abdul Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, untuk menyampaikan ucapan sekaligus meluncurkan kempen dana hijau KDH Angkatan Belia Islam Malaysia tahun 2021. Majlis mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan Dr. Salmeja, CEO kepada Kolej Darul Hikmah, Profesor Dr. Zulkifli Hasan, Timbalan Rektor Universiti Islam Antarabangsa UIM, Saudara Fazril Agung Abim, Saudara Farhan, Presiden PKPM, dan seluruh warga Kolej Darul Hikmah yang saya hormati sekalian. Yang pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kita meneruskan kerjasama antara ABIM dan juga Kolej Darul Hikmah untuk kita sama-sama membawa agenda yang saya fikir agenda yang kita bawa secara bersama, membina tamadun khairat ummah, melestari masyarakat, umat dan sebagainya, dan juga memikirkan tentang kelangsungan kualiti hidup masyarakat pada masa akan datang. Dalam surah Ghafir ayat 57 disebut firman Allah SWT, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakin aktsaran nas la ya'lamun. Allah berfirman, demi sesungguhnya menciptakan langit dan bumi jauh lebih besar daripada menciptakan manusia, tetapi ramai di kalangan manusia tidak mengetahui. Banyak tafsiran oleh mufassirin tentang kupasan ayat ini. Antara yang sempat saya petik adalah tafsir daripada tokoh Al-Maraghi yang menceritakan tentang bagaimana menakjubnya menciptakan langit dan bumi ini lebih takjub, lebih besar, lebih hebat daripada menciptakan manusia. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, itu juga antara faktor yang saya fikir bila mana disebut tentang ABIM, bila mana disebut tentang warga Kolej Darul Hikmah, ini antara ayat yang saya fikir harus kita sama-sama memaknainya, memahaminya dengan menghargainya. Sejauh mana hari ini bila mana kita sebut tentang kelestarian alam, bagaimana kita membawa kepada kemakmuran, membawa kepada agenda untuk kita memahami firman-firman Allah SWT, menghargai kelestarian alam, makhluk ciptaan Allah SWT. Dan puan-puan dan tuan-tuan sekalian, saya nak sebut satu perkara. Bila kita sebut tentang kelestarian alam, bila kita sebut tentang isu Sustainable Development Goal, bila kita sebut tentang green ataupun hijau, dia bukan hanya isu pembuangan sampah. Kita memastikan supaya warga KDH, warga ABIM tak buang sampah. Dia bukan itu saja. Tapi lebih besar, kita nak menjawab isu krisis iklim yang kita alami hari ini. Adik-adik, boleh saya sebut adik-adik ataupun tuan-tuan dan puan, kita lihat hari ini alam kita mengalami krisis. Bukan manusia saja yang berkrisis, tetapi alam juga berkrisis. Dengan banjir besar tanpa tempoh. Kalau dulu kita boleh expect bila akan berlakunya banjir. Dengan peningkatan suhu, ini menunjukkan alam kita mengalami krisis. Tetapi mereka ini tidak mempunyai lidah.
Mereka ni tidak mempunyai suara untuk menyuarakan mereka sedang mengalami krisis. Tapi kita gagal untuk memahami bahawa mereka sedang mengalami krisis. Kita melihat bagaimana hari ini tidak ada kelompok ataupun sukar mencari kelompok yang memperjuangkan tentang keadilan iklim. Mereka juga mahukan keadilan. Kehidupan hutan, kehidupan hari ini yang sebenarnya memberi banyak manfaat kepada kita ini memerlukan keadilan. Tapi kita gagal ataupun kita kurang memberi perhatian. Dan sebab tu bila kita sebut tentang perkara-perkara sebegini, ini antara faktor ataupun antara dorongan kenapa kita buat projek solar yang mana ia adalah merupakan inisiatif KDH. Kalau kita nak sebut pemasangan solar ni, satu, kita tak nafikan ia ada kaitan dengan penjimatan kewangan, tetapi dia bukan itu saja. Perlu kita faham. Bila kita sebut tentang kita nak bawa agenda hijau, dia bukan hanya isu kewangan semata-mata, tetapi isu kita menghormati limitasi alam. Kalau di barat, dia ada satu center namanya Stockholm Resilience Center. Dia bagi contoh planetary Earth. Dia cerita bagaimana manusia gagal memahami dan menghargai, menghormati limitasi alam. Hari ini tuan-tuan, kalau kita sebut tentang pemaziran, dalam bulan Ramadan, pemaziran kita nak beli, semua benda kita nak beli. Pakaiannya, semua benda lah, makanannya, bazar Ramadan. Sebenarnya, dengan pemaziran ini, dia memberi kesan bagaimana alam ini sudah tidak seimbang. Hari ini dengan produk mass yang dikeluarkan oleh industri. Sebab apa? Sebab demandnya begitu besar. Kita nak beli semua benda. Baju raya nak sampai 12 contohnya. Tapi akhirnya tak pakai. Pemaziran. Dia bukan hanya pemaziran, tetapi kita membazir resources alam. Ini yang saya sebut menyebabkan alam ini tidak lagi seimbang. Kita tidak menghormati limitasi alam. Sama juga tuan-tuan bila kita sebut tentang elektrik. Bukan hanya persoalan kita nak jimat tenaga elektrik, nak menjimat kewangan, tetapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, semua ada handphone, boleh tengok apakah kerugian-kerugian yang kita alami bila mana kita melakukan atau membuat empangan-empangan untuk menjana elektrik. Setiap tahun, setiap masa, rumah semakin bertambah, elektrik semakin banyak digunakan, empangan makin banyak dibuat untuk menjana elektrik. Tuan-tuan boleh tengok, boleh Google, boleh tengok YouTube, kesan besar terhadap alam. Bila mana empangan dibuat, ditambah. Kehidupan alam dan sebagainya, ini yang harus kita perjuangkan. Selain daripada pemaziran air, pemaziran banyak sumber-sumber lain. Dalam pada itu, bila sebut tentang penjenaan elektrik, selain daripada empangan, di Malaysia kita terkenal dengan penggunaan arang batu. TNB contohnya, Tenaga Nasional Berhad, sejak tahun mungkin akhir 90-an, kita mengambil inisiatif import arang batu untuk menjana tenaga elektrik. Yang mana arang batu ni kesan besarnya walaupun murah, kesan besarnya ialah dia meningkatkan pencemaran udara, karbon. Sedangkan Malaysia dulu pernah sign, tanda tangan orang kata Paris Agreement untuk memastikan Malaysia ni zero carbon. Tetapi kita hari ini sebaliknya. Jadi tuan-tuan, bila sebut tentang projek solar, signifikan untuk kita melakukan penjimatan dari segi kewangan, dan juga ini adalah amanah. Kita buat projek solar di KDH ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk kita berkongsi keprihatinan kita terhadap alam. Amanah kita sebagai khalifah, kita nak pastikan alam ini dihormati limitasi dia. Jangan kita gagal untuk menghormati limitasi alam yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan banyak lagi tuan-tuan, kalau kita nak cerita. Dan yang paling penting ialah kita juga bawa sebut tentang sustainable society. Tuan-tuan, dengan pendidikan sebegini, kita bawa elemen-elemen alam, elemen-elemen hijau. Kita nak pastikan supaya ahli-ahli ABIM, warga KDH sama-sama memikirkan tentang masa depan. Masa depan anak-anak kita, ni depan saya semua orang-orang muda. Semua insya-Allah kalau panjang umur boleh hidup lagi 50 tahun. Kualiti hidup yang kita dapat hari ini belum tentu kita akan dapat 50 tahun akan datang. Kalau kita lihat senario yang tadi saya sebut dengan kualiti alam yang semakin merosot, kualiti tanah yang semakin merosot, kualiti segala-galanya semakin merosot, tuan-tuan, kita 50 tahun akan datang belum tentu kita dapat hidup dalam kualiti hidup seperti mana yang kita dapat pada hari ini. Sebab tu dia ada kelangsungan projek hijau, projek Kolej Darul Hikmah, projek solar ni dia bukan hanya untuk kolej, tapi dia ada kelangsungan dengan alam, dan juga yang paling penting
dia ada kelangsungan dengan kehidupan generasi yang akan datang. Adik-adik lah esok, kalau tak ada adik, anak-anak kepada adik-adik akan mengalami kesannya kalau kita tidak bertindak segera, tidak bertindak hari ini. Jadi itu antara faktor kenapa kita mahu memastikan bahawa warga, khususnya umat Islam, benar-benar memahami isu alam ini bukan hanya isu kecil yang tadi saya sebut, penggunaan plastik, bukan hanya isu yang tadi kita sebut tentang pembuangan sampah, yang isunya besar, tapi isu yang lebih besar ialah kita nak pastikan amanah yang Allah bagi kepada kita untuk menjaga alam ni benar-benar dapat dijaga bukan hari ini sahaja tetapi juga pada masa akan datang. Dan itu juga yang disebut oleh Dr. Zul tadi, kita nak pastikan kita nak menjadi role model. Umat Islam harus menjadi role model untuk memelihara kelangsungan hidup. Sebab tu dalam konteks Islam, saya ingat dalam Quran banyak diceritakan, malah dalam hadis kita keluarkan 30 hadis, 30 Ramadan tentang alam ni terlalu banyak, tetapi agak amat malang apabila kita menyerahkan kepada orang lain untuk menjuarai isu ini. InsyaAllah mungkin itu saja daripada saya, dan saya mengharapkan dukungan daripada seluruh rakan-rakan warga KDH, warga ABIM, dan juga yang paling penting saya nak dukungan daripada anak-anak muda. Anak-anak muda di hadapan saya Kalau di luar negara, isu climate change, isu perubahan iklim, isu hijau ni isu yang amat disukai oleh anak-anak muda di luar negara, di Eropah. Kita di Malaysia, umat Islam harus turut sama mengorak langkah memastikan rakan-rakan semua menjadi aktivis, menjadi pejuang kepada gerakan hijau, insya-Allah. Jadi itu saja dari saya. InsyaAllah dengan lafaz bismillah wa ala barakatillah, saya juga bersama dengan Dr. Zulkifli Hasan dan juga Dr. Salmijah meluncurkan projek kempen dana hijau KDH, yang mana pilot projeknya ialah projek wakaf solar untuk dilaksanakan di KDH, insya-Allah, sebagai tanda asas keseriusan gerakan Islam, keseriusan ABIM sendiri membawa projek hijau untuk kelestarian alam hari ini dan juga masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi penghargaan kepada Presiden ABIM di atas ucapan dan pesanan beliau tadi. Sebagai gimmick perasmian, majlis mempersilakan Tuan Faisal Abdul Aziz untuk menyerahkan jambangan bunga sebagai simbolik titipan amanah dan sokongan kepada Dr. Samijah binti Surif dengan disaksikan oleh Profesor Madya, Dr. Zulkifli Hasan kepada projek ini.
Majlis mempersilakan para tetamu untuk kekal di atas pentas. Seterusnya, sebagai bentuk sagu hati, saya mempersilakan Tuan Faisal untuk menyampaikan cenderahati kepada Dr. Samijah binti Surif, Ketua Eksekutif Kolej Darul Hikmah. Seterusnya, cenderahati kepada Profesor Madya Dr. Zulkifli Hasan. Seterusnya, cenderahati kepada Saudara Farhan, Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM. Majlis merakamkan setinggi penghargaan kepada seluruh tetamu kehormat serta hadirin dan hadirat di atas sebagai fokus kepada pesanan-pesanan beliau tadi yang pastinya akan kita hayati sepanjang pelaksanaan kempen Dana Hijau ini. Diharapkan agar kita terus istiqamah mengamalkan budaya kehidupan yang lestari, menitik beratkan kebersihan alam dan memelihara unsur alam sebagai ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan usaha ini berterusan menjadi amal jariah hingga ke generasi-generasi seterusnya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sekian, setinggi terima kasih di atas sokongan tuan-tuan perempuan dan saudara-saudari. Majlis ditangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Majlis mempersilakan semua hadirin untuk berdiri bagi sesi fotografi. Berdiri dan kekal di